Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamdi Mahat. Saya daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 1 semester 3. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang integrasi kaum. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang mengamalkan cara hidup yang tersendiri. Antaranya ialah kaum Melayu, Cina dan juga India. Manakala di Sabah dan Sarawak pula ialah kaum Iban, Bajau, Bidayuh dan sebagainya. Integrasi ini adalah satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang berpisah dari segi kedudukan kebudayaan, sosial dan sebagainya. Manakala perpaduan pula bermaksud menyatupadukan seluruh anggota masyarakat. Integrasi ini berpunca apabila berlakunya perbezaan persefahaman antara kaum dan telah membawa kepada masalah dan integrasi kaum. Perbezaan ini dapat dilihat melalui bahasa, politik, ekonomi, tempat tinggal dan juga hubungan sosial. Antara faktor yang menyebabkan integrasi kaum ialah pendidikan dan perkauman. Ianya kerana sistem pendidikan ini berbeza mengikut suku kaum. Selain itu, setiap kumpulan etnik mempunyai pendidikan dan juga sukatan pembelajaran yang berbeza. Contohnya, pendidikan Cina hanya untuk orang Cina dan juga buku-buku dan juga guru daripada Cina. Isu perkauman pula ialah mereka yang menentukan diri sendiri dan perkara ini terlihat jelas dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan juga lain-lain lagi. Faktor lainnya ialah perbezaan agama dan juga kebudayaan, perbezaan sosioekonomi. Seterusnya ialah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa berdarah ini telah mencatatkan satu titik hitam yang tidak dapat dilupakan. Hal ini kerana berlakunya pertumpahan darah dan mengakibatkan hancurnya negara. Hal ini di dalam peristiwa 13 Mei, rusuhan kaum yang berlaku pada tahun ini adalah kemuncak masalah perpaduan yang berlaku di Malaysia. Selain itu, Melayu juga ketinggalan daripada segi ekonomi dan juga pendidikan, dan ianya menyebabkan Cina terus maju. Selepas itu, Jepun pengerukan keadaan dengan adanya anti-Cina dan PRU Melayu. Selain itu, Cina dan India juga bimbang akan syarat hak kerakyatan dan Cina telah membalas dendam dengan menganggotai Bintang 3 atau PKM, iaitu Parti Komunis Malaya. Seterusnya ialah kepentingan integrasi. Yang pertama, membangunkan negara dari segi ekonomi dan juga sosial. Ianya untuk menyatukan hubungan antara satu sama lain. Yang kedua, menstabilkan politik. Hal ini adalah untuk mencapai wawasan 2020 dan negara akan bertambah maju. Yang ketiga ialah mengelakkan semangat perkauman, dan yang terakhir ialah mewujudkan suasana yang aman. Seterusnya ialah usaha integrasi. Yang pertama adalah kewujudan Akta Keselamatan. Ianya bertujuan untuk mengelakkan rakyat-rakyat daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif. Yang kedua ialah mewujudkan usaha-usaha Melayu. Yang ketiga, pembangunan tanah secara berkelompok. Dan yang terakhir sekali ialah perkongsian keberadaan setiap kaum. Hal ini untuk mengelakkan berlakunya jurang antara kaum lain. Sekian, terima kasih.